Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Tak tunjuk muka, aku beranilah cakap welcome back to my channel. Okay, so kalau tengok video kali ni adalah video sambungan daripada video yang sebelum ini, which is adalah video buku catatan pertama part 2. Last video ialah buku catatan pertama part 1. Macam biasa, saya mudahkan kerja awak. Saya sediakan link dekat atas ni. So please make sure go through that video first before you finish this video. Okay, so kalau tengok di video yang lepas, kita dah kenal buku catatan pertama kita ada 3. Jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Okay, so last video kita berhenti dekat sini, dokumen yang ke-8. Okay, hari ni kita nak masuk kepada dokumen yang ke-9. Okey, maafkan saya, di video yang lepas kita ada masalah teknikal sikit, tak berapa nak jelas, ada yang tak ada buku, ada yang buku tinggal kat sekolah, macam-macam lah kan. Okey, so saya buat keputusan this video kita direct terus shoot dekat atas buku terus. Ambil kau. Okey, so terus nampak kat atas buku, so korang boleh terus refer lah, tinggal buat note dekat nota masing-masing. Okey, so dokumen yang ke-9. Dokumen yang ke-9 ni adalah dokumen resit rasmi resit rasmi. Okay, soalan saya, resit rasmi ni, kalau kau nak dapat resit kau kena bayar dulu tak? Tu soalan pertama saya. Tidak ada di Malaysia ni tak bayar dapat resit, betul ke tidak? Bermakna, dokumen ini adalah dokumen yang melibatkan duit. Okay, so awal-awal dah cara saya nak bagi korang faham, benda yang melibatkan duit, dia boleh sentuh sini, sini atau sini. Betul ke tidak? Sini, sini, sini. Tapi ini dengan sini salah satu. Tengok instruction of the question. Soalan telah mengarahkan kita buat buku tunai. Dia tak suruh kita buat jurnal penerimaan dan pembayaran. Bermakna ini tak masuk langsung lah. Okay, so kita kena pilih masuk ini ataupun sini. Sebabkan benda yang melibatkan duit, ini melibatkan duit. Melibatkan duit. Pembayaran lah. Okay, apa duit? Duit duit. So ini pun melibatkan duit. Tapi ini salah satu. Kalau ini dia dah kena buat, ini tak payah buat. Kalau ini kena buat, ini tak payah buat, salah satu. Okay, so sekarang ni ini lain cerita. Ini benda yang melibatkan bila kita beli hutang. Ni invoice. Bila kita terima invoice. Okay, invoice. Benda yang hutang. Ini pulangan. Tak ada masalah. Okay, so tak ada, jangan pening-pening. Okay, so resit rasmi adalah transaksi yang melibatkan duit. Transaksi yang melibatkan duit. Tak ada duit, tak dapat resit. So sekarang ni soalan saya nak tanya, kita ni yang membayar ke kita yang menerima duit daripada orang? First, jangan lupa our name of a company kita adalah Prima Electric, adik-adik. Prima Electric. Kita bukan syarikat lain, kita adalah syarikat Prima Electric. Kalau korang tengok dokumen ni, siapa nama yang berada di atas? Syarikat Moshimo kan? Bermakna syarikat Moshimo lah yang menjual kepada kita. Orang yang namanya di atas adalah orang yang menjual. Kalau nama kita kat atas, kita lah jual ke orang, bermakna kita dapat duit. Tetapi dalam situasi ini, kita yang membayar pada syarikat Moshimo. Kenapa nama kita berada di bawah? Okey, bayar untuk apa ni? Tiba-tiba kita nak bayar kat syarikat Moshimo. Menjelaskan invoice. Bermakna ini adalah dokumen yang menunjukkan yang kita ni dah bayar hutang pada Moshimo. Bermakna kita pernah berhutang lah dengan Moshimo. Kan? Bermakna kita pernah berhutang dengan Moshimo. So kita nak bayar lah dekat Moshimo sekarang ni. Okay, so kita nak kena masuk mana? Buku tunai. Kita masuk ke dalam buku tunai. So buku tunai ada dua belah. Belah debit ke belah kredit? Since kita yang membayar dekat Moshimo, bukan Moshimo bayar kat kita tau. Nama dia dekat atas, dia yang dapat duit. Sebab tu best kalau nama kat atas. Ni nama kita kat atas, kita dapat duit. Ini nama Moshimo kat atas, dia dapat duit. Ini nama alat tulis, dia dapat duit. Ini nama kita, kita yang dapat duit. Tu beza dia tau. Okay, so ini dia yang dapat duit, kita bayar pada dia. Berapa ringgit? RM18,144 dengan diskaun RM216. Jangan tolak. Ini dah net dah. Okay, so kita nak kena masuk buku tunai. Tak boleh masuk sini sebab ni amount kecil-kecil je. Ini RM18,000 kot. RM18,000 kot. So jangan masuk sini. Jangan masuk dekat sini. So masuk sini. Belah debit ke belah kredit? Okay, kita bayar. Kalau kita bayar, kredit tau. Keluar. Ada kredit, masuk adalah debit. Bermakna kita bayar. Kita bayar pada syarikat Moshimo amount berapa ringgit? RM18,144.
RM4 dengan diskaun 216. So masuk buku tunai belah kredit tu. Tadi saya dah record, lepas tu saya pandang balik. So sebab tu dah tertera kat sini lah. So dokumen yang ke-9 kita akan masuk buku tunai belah kredit adalah pembayaran hutang. Ingat tau, pembayaran hutang. Kenapa? Nampak tak dia kata menjelaskan invoice? Kau jangan tanya lagi invoice tu apa. Sebab tu saya kata kena tengok video yang lepas. Okay, invoice adalah transaksi yang kita telah berhutang. Kita berhutang. Okay, kita berhutang. Maksudnya kita membayar invoice ni, kita membayar hutang lah. So kalau korang tengok, pergi dekat buku tunai belah kredit, perasan tak 13 Jun? Okay, nampak 13 Jun, Syarikat Moshimo 2016-18-144. Okay, kenapa dekat belah bank? Sebab nampak tak ada dia tulis ni lah, nombor cek. Bermakna kita bayar pakai duit bank, bukan pakai duit tunai. Lepas tu diskaun samalah, letak RM2,016. Lepas tu Syarikat Moshimo Sdn Bhd, nama dia kena tulis nama tau. Jangan tulis bayar hutang. Jangan, kena tulis nama. Sebab tu saya kata apa-apa transaksi yang melibatkan hutang, pembayaran hutang ataupun penerimaan hutang, tulis nama kat butir. Kat butir tu tulis nama. Jangan lupa tau, tulis nama. Okay, next. Settle dokumen ni Nampak cara masuk kan? Masuk dia kat mana, amount dia berapa, diskaun dia berapa. So nampak So next is kita nak masuk dokumen yang seterusnya adalah bil tunai. Bil tunai. Okay, bil tunai adalah transaksi yang juga tidak berhutang. Kenapa tahu? Sebab engkau ambil barang tu terus bayar. Ni bil tunai. Tetapi saya nak tanya, kita ni syarikat kita ke beli atau syarikat orang yang beli kat kita? Siapa nama yang berada di atas? Bermakna kita beli pada Citra, perniagaan Citra. Bermakna kedai Prima Elektrik membeli pada perniagaan Citra. Sebab apa? Nama kita kat bawah. Bermakna kita lah yang tengah membeli, dia lah yang tengah menjual, nama dia dekat atas. Kita beli apa? Mesin pengisar. Berapa ringgit? 1,200. Melibatkan duit tak? Nama pun tunai, dek. Tunai. Melibatkan duit lah. Nak masuk sini ke masuk sini? Ini jangan So tak boleh masuk sini. Amount dia 1,200. So masuklah kita buku tunai. Debit ke kredit? Kita bayar, kita beli ke kita jual? Nama Citra kat atas bermakna kita beli kat Citra. Bukan kita jual kat Citra. Kita beli kat Citra. Nama dia dekat atas. Okay? So siapa nama yang berada di atas, dia adalah penjual. Maksudnya penjual dalam situasi ni adalah Citra. So dokumen yang ke-10 adalah buku tunai belah kredit. Melibatkan hutang tak? Dia tidak melibatkan hutang. Kenapa? Ada tak dia sebut macam ni? Invoice. Tak ada kan? Tidak melibatkan hutang. So kalau tidak melibatkan hutang, jangan tulis nama. Nama tak perlu. Okey, nama tak perlu tau. Apa contoh dia? So kita pun pergi dekat ni. Okey. Kalau korang nak refer buku teks masa-masa 137 tau. Okey, so tengok 15 hari bulan. Dia letak nama tak? Itu beza dia. Ini letak nama, ini tak letak nama. Beza dia kat mana tau? Kalau korang perasan, Allahu Akbar. Okey, kalau korang perasan, ini melibatkan nama, ini tidak melibatkan nama. Kenapa? Saya dah sasar dah kata dokumen yang ke-9 adalah dokumen yang melibatkan pembayaran hutang. So butir dia kena letak nama. Tapi dokumen yang ke-10 adalah dokumen yang tidak melibatkan hutang. Tak perlu tulis nama. Tulis je beli ke jual. Beli. Tengok dia tulis kat mana? Kolom mana? Kolom tunai tau. Dia tak usik kolom bank, dia usik kolom tunai. Kenapa tahu kolom tunai? Sebabnya dia tak pakai cek. Tak ada pun nombor cek kat sini. Nampak tak? Tidak ada nombor cek berada di situ. Bermakna, pergilah dekat kolom tunai. Okay, so settle dokumen yang ke-10. Dokumen yang ke-11. Okay, dokumen yang ke-11. Okay, baik. Tengok dokumen yang ke-11. Nampak tak? Okay, ni. Slip daftar tunai. Slip daftar tunai. Siapa nama kat atas tu? Siapa nama dia tu? Kedai Glorimia. Bermakna kita yang membeli pada kedai Glorimia. Ingat tau, slip daftar tunai tu, saya kata slip daftar tunai ni macam apabila ada transaksi yang mana kita ni membeli dekat dia dan dia bagi kita resit yang datang daripada mesin cashier tu. Ingat slip daftar tunai macam pergi Ion, pergi 7-Eleven, pergi Speedmart. Itu semua slip daftar tunai. Okey, itu semua adalah slip daftar tunai. Okey, slip daftar tunai bermakna saya nak tanya, kalau kau pegang resit Speedmart, resit Ion, resit
apa tu 7-Eleven, dia tak tulis resit dekat atas tu. Betul tak? Dia tulis nama company dia terus. Speedmart, Aeon, 7-Eleven. Itu nama dia slip data tunai. Bermakna saya nak tanya, kalau kau dapat benda tu, korang bayar ke korang terima duit? Kita pergi kat Speedmart, kita pernah terima duit ke? Tak. Bermakna ini melibatkan pembayaran. Tetapi kita tengah bayar apa tu? Kita tengah beli apa tu? Pewangi pejabat. Dek, pewangi pejabat kita pergi beli kat dia. Okay, berapa ringgit? RM2. Berapa unit? 15. Berapa total? RM30. Alah, sikit. RM30 je. Maksudnya nak masuk mana? Nak masuk sini boleh, tapi amount tu kecil sangat. So, kita masuklah buku tunai runcit. Okay, kita masuk buku tunai runcit. Okay, kita tengok macam mana dokumen yang ke-11 ni. Dokumen yang ke-11 adalah dokumen kecil. Masuklah buku tunai runcit. So, nak masuk buku tunai runcit, berapa hari bulan tu? Tengok 16 Jun. Okay, ada yang terlepas ni. Oh, ni yang dokumen lepas. Okay, 16 Jun. Kita beli pewangi. Okay, nampak pewangi. Folio ni abaikan. Ni tak payah dulu. Tapi letak je, maksudnya kosongkan je. So, ini penerimaan ke pembayaran saya nak tanya. Dan kau pergi beli kan? Bermakna kita sedang sini jangan masuk. Okay. Ini pilih salah satu. Nak letak sini ke, sini ke, sini ke, sini. Adakah dia membeli alat tulis? Dia beli pewangi kan? Untuk pejabat kan? So, ini folio tak payah. So, kita membeli bukan alat tulis. Tidak. So, kita beli belanja pejabat. So, dia di bawah kolom ni. Pelbagai tak ada. Tu cara dia. Itu cara buku tunai runcit. Okay? Buku tunai runcit lain sikit dengan buku tunai. Kalau korang perasan, buku tunai dengan buku tunai runcit sangatlah berbeza. Okay, sangat-sangatlah berbeza je anak-anak. Okay, so settle 11. 12. 12 tu apa tu? Memo. Okay, memo kena hati-hati tau memo. Sangatlah kena hati-hati. Because of what? Memo, korang kena tengok isi. Apa dia kata? Mengambil seunit mesin pengisar bernilai RM100 untuk tujuan promosi. Maksudnya dia ambil mesin pengisar daripada stor, lepas tu dia letak untuk jadi pameran. Bermakna, saya nak tanya, ada tak dia cakap pasal duit? Ada tak dia kata dia bawa keluar duit? Ada tak dia kata dia curi duit? Apa-apa yang melibatkan duit lah. Tak ada. Bermakna tak boleh masuk sini adik. Tak boleh masuk sini. Mana korang nak masuk? Tak boleh. Kalau sini tak boleh, sini tak boleh lah. Okay, so bermakna mana korang nak kena masuk? Nak masuk belian ke? Beli ke tu? Tengah membeli ke? Tidak. Tengah pulangan ke? Tidak. Tengah jual ke? Tidak juga. Tengah pulangan jualan ke? Tidak juga. Maksudnya masuklah dekat Jurnal Am. Sebab sini tak boleh masuk, sini tak boleh masuk, sini tak boleh, sini tak boleh. Tinggallah Jurnal Am. Bermakna dokumen ini adalah Jurnal Am. Kita pun take note dokumen yang ke-12 adalah Jurnal Am. Okay, so kita tengok Jurnal Am punya example. Example of Jurnal Am. Berapa hari bulan tu? Berapa hari bulan? 17 Jun. 17 Jun Tengok Jurnal Am punya method. 17 Jun. Butir dia, korang kena tulis 2. Nampak tak? 100, debit dan kredit. Okay. Jurnal Am ni, dia lain sikit. Tu yang saya macam, korang kena hati-hati tau. About Jurnal Am, satu kelebihan Jurnal Am. Jurnal Am adalah transaksi yang mana kita kena rekod 2 butir. Maksudnya apa tau kat sini? Okay, tengok tengok nama dia Mengambil sebuah mesin pengisar. Okay, mesin. Dia ambil apa? Pengisar. Saya nak tanya, untuk apa? Untuk promosi. Okey. Mesin pengisar ni kan stok kita. Kita kan jual barang elektronik. Okey. Promosi ni adalah promosi lah. Promosi stok kita. Saya nak tanya, promosi ni adalah kategori belanja tau. Dalam syarikat, dia kategori belanja. Kategori belanja. Ini kategori nama lain dia adalah inventory. Ini tahu cara buat Jurnal Am. Nanti saya ada buat video, kita nak main debit kredit saja. Pasal Jurnal Am ni adalah satu video. Tapi practice lah. Sebab Jurnal Am is not easy sebab dia melibatkan 2 akaun. Okay.
Mesin pengisah dengan promosi. Saya tak ambil ayat-ayat lain. Kau janganlah ambil semua benda kau nak kena ambil dalam dokumen tu. Jangan. Okay. Ambil mesin pengisah untuk tujuan promosi. Ingat tak saya pernah ajar korang di video awal-awal sekali. Video awal-awal sekali. Boleh. Video awal-awal tu ni nanti saya bagi link kat atas Tengok video awal-awal tu video yang mana. Okay, boleh ni adalah A for asset, B for belanja, L for liability, E for equity, H for hasil. Jangan tanya satu-satu, tak bolehlah masuk dalam video ni tau. Okay, saya umumkan je. Okay, kalaulah berlaku peningkatan, maksudnya contoh, aset meningkat. Ni nampak tak? Saya dah belan belah sini adalah debit tau. Belah sini adalah kredit. Bermakna about this information, korang kena tahu. Okay, aset bertambah belah mana? Debit. Belanja bertambah belah mana? Debit. Liability bertambah belah mana? Kredit. Tak sama tau. Equity bertambah belah mana? Kredit. Hasil bertambah belah mana? Kredit. Habis cikgu kalau pengurangan macam mana? Kalau pengurangan terbalik. Bar. Terbalik pula. Ini untuk pengurangan. Okey, nampak So, liability, equity, hasil, belanja, aset. Bermakna kalau saya tanya, okey, aset bertambah belah mana anak-anak? Jawapan dia debit. Okey, so tak nak anak-anak lah, adik-adik. Okey, aset berkurang belah mana adik-adik? Kredit. Okey, belanja meningkat belah mana adik-adik? Debit. Belanja berkurang belah mana adik-adik? Kredit. Liability meningkat belah mana adik-adik? Kredit. Tu meningkat. Liability berkurang belah mana adik-adik? Debit. Nampak? Equity meningkat belah mana adik-adik? Kredit. Equity berkurang belah mana adik-adik? Debit. Nampak tak? So back to question back. Okay, tadi kan dia ambil mesin pengisah. Saya nak tanya, mesin pengisah tu dia adalah kategori stok tau. Kategori inventory. Bila kita nak rekod, dia adalah sebagai belian tau. Stok dalam buku catatan pertama yang namanya inventory, bila masuk di dalam buku catatan pertama, nama dia adalah belian. Okay, kita tak pakai nama inventory. Nampak tak kat sini? Dia pakai tak nama inventory? Ni sebenarnya nak merujuk kepada inventory tau korang. Ni adalah inventory. Tapi bila dia dah masuk di dalam jurnal, yang inventory tadinya adalah namanya inventory, dia bertukar menjadi belian. So belian ni, saya nak tanya, inventory ni adalah belian. Belian is inventory. Dia ambil kan? Dia ambil untuk promosi kan? Meningkat ke menurun? Menurun. Kenapa menurun? Sebab dia ambil untuk promosi. Lepas tu dia ambil ni untuk tujuan promosi. Promosi ni meningkat ke menurun? Tadi tak buat promosi, sekarang buat promosi. So promosi meningkat lah. Okay, peningkatan pada promosi. Ingat ini dalam kategori inventory. Ini di dalam kategori apa ni? Promosi. Untuk sebuah syarikat, promotion ni belanja tau. Belanja. Okay, kita tengok information saya kat atas ni. Inventory yang menurun. Okay, tengok ni. Menurun. Inventory adalah bawah kategori aset. Okay, inventory adalah bawah kategori aset. So kalau menurun belah mana? Belah kredit. Nampak cara saya? Cara saya macam mana? Okay, yang seterusnya, belanja. Belanja ni meningkat ke menurun? Belanja ni meningkat atau menurun? Korang kena tahu. Meningkat. So belanja yang meningkat belah mana? Sini. Debit ke kredit? Debit. Bermakna ini belah debit. Perasan tak satu debit satu kredit?
Dia tak boleh dua-dua debit, dua-dua kredit tau. Tak boleh. Okay. So bermakna ni, nampak tak? Promosi belian. Tarikh yang sama. Tapi butir dia buat dua. Promosi belian. Tapi saya tengok promosi ni belah mana? Belah debit. Promosi ni belah debit. Ni kan ada debit, ada kredit kan? RM100 kan sebab dia ambil kan? Promosi belah debit sebab dia adalah kategori belanja. Dia adalah kategori belanja yang meningkat. Belanja yang meningkat dia adalah belah debit. Okay. Belian ni adalah inventory. Inventory ni meningkat ke menurun? Menurun. Inventory menurun. Inventory ingat dia bawah kategori aset tau. So, belah kredit. Okay, nampak So, untuk journal to be honest, is not easy. But, kalau mana yang tak faham, stop dulu. Recall balik. Okay. Mana yang tak faham, mana yang macam, apa. Okay, stop dulu. And then korang refresh balik. Okay, refresh balik, pergi patah balik sebelah. Okay. So, nampak tak? Itu journal tau. Journal memang kita, lama-lama journal akan nampak. Okay, saya bagi contoh lain lah. Kan ini dia kata, mengambil seunit mesin pengisar kan. Okay, contohlah. Mengambil 2 unit mesin pengisar. Okay, RM200 untuk promosi. Tak nak lah, untuk derma. Okay, lebih kurang macam ni lah tadi kan. Okay, macam ni kita nak masuk dekat journal Okay, saya nak tanya dia ambil apa? Mesin pengisar. Untuk apa? Derma. Kita buat dulu. Dia ambil mesin pengisar. Mesin pengisar ni adalah our inventory. Okay. Dia ambil untuk derma. So, dah nampak dah dua account tu. Okay, dia ambil untuk derma. So, now saya nak tanya. Mesin pengisar ni adalah inventory. Betul? Pengisar. Dia adalah inventory. Tapi inventory ni bila masuk di dalam journal, dia akan di bawah kategori apa? Belian, betul? Saya nak tanya, menurun ke meningkat kalau dia ambil? Menurun. Ingat, inventory ni bawah kategori aset. Aset yang menurun, ni, tengok ni, jangan tengok ni. Aset yang menurun belah mana? Ni, belah sini. Belah kredit. Bermakna ini belian akan jadi belah kredit. Nampak tak? Okey. Yang seterusnya adalah inventory belah debit. Lagi satu apa tadi? Derma Okey. Derma ni meningkat ke menurun derma dia? Meningkat tau. Ingat derma ni di bawah kategori belanja. Sebuah syarikat derma is belanja tau. Orang yang menerima adalah hasil lah. Sekarang ni dia yang bagi derma kat orang. So, belanja yang meningkat. Ni nampak ni. Belanja. Mana yang meningkat? Meningkat belanja belah mana? Debit. Dah. Tu cara dia. Nampak tak? Satu debit, satu kredit. Dia tak boleh dua-dua debit, dua-dua kredit. Bermakna kau salah. Okay. Maksudnya, bila nak rekod macam ni kan. Saya bagi contoh. Maksudnya, dia ada tarikh. Betul? Okay. Contohlah. 18. Okay, saya bagi contoh yang macam ni 18. Lepas tu dia ada dua lah masuk. Tak kisah nak masuk belian dulu ke derma dulu pun boleh. Derma. Okay. Kan kita dah siapkan ni. Okay. Saya abaikan folio dulu Okay. Ini debit. Ini kredit. Okay. So belian ni amount dia sama. Amount akan jadi sama macam ni. Belian dia belah kredit. Jangan terbalik tau. Okay, kredit. Nampak tak amount dia belah kredit? Derma adalah belah debit. So, baru betul. Itu cara journal Nampak adik-adik? Itu cara journal tau. Okay? That is the way how journal is generated. Okay? Nampak? Okay.
itu adalah dokumen yang ke-12. Dokumen yang ke-12. Okay, dokumen yang ke-12. Ya, maybe hanya sikit dokumen ini dah berapa minit dah pun kan. Inilah sifat akaun tau. Berat sangat bila saya nak buat video berkaitan dengan akaun sebab dia mengambil masa yang sangat lama. Okay, yang seterusnya adalah, nampaknya ni settle Journal Arm. I think kita sampai sini dulu kot. Kita berhenti dekat dokumen yang ke-12. So video tak terlalu panjang, senang nak upload dekat YouTube. Okay, so untuk next video kita akan sambung next dokumen pula. So korang boleh nampak lah satu persatu dokumen ni masuk mana dan macam mana masuk dia. Itu yang penting, masuk tu macam mana. Okay, saya tak nak korang tahu dia nak masuk buku catatan pertama mana, tapi korang tak tahu nak masuk macam mana. Itu tak boleh jugalah. Okay, sebab nanti dalam exam korang kena prepare daripada A sampai Z sendiri. Okay, dari segi kotak-kotak dia semua kena prepare sendiri. Tak adanya soalan SPM nak menyediakan semua benda. Okay, so jangan lupa like, share and subscribe, turn on notification so that korang boleh alert dengan video-video yang akan datang. Don't forget spread to others supaya lebih bermanfaat kepada lebih ramai orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.